Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Taala bertemu lagi bersama dengan Pak Haji pada malam ini. Pak Haji buat rakaman kali malam di kantor Pak Haji, di pejabat Pak Haji di Jejawi Perlis. Alhamdulillah, apa khabar orang Perlis hari ini? Terima kasih atas kunjungan beberapa teman-teman daripada Perlis hari ini. Dan apa khabar seluruh ahli-ahli HPA di mana juga kita berada. Pak Haji doakan kita bahagia-bahagia, selamat-selamat, happy-happy ya. Di malam-malam ini kita ambil masa sedikitlah lepas solat Isyak tu ya. Kita belajar tentang ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan ni ada dua. Yang pertama kita guna untuk diri kita sendiri, yang kedua untuk kita sebarkan kepada orang ramai. Kita hanya menyebarkan terpulang pada orang itu dan membeli atau tidak. Jangan sama sekali jual paksa kepada orang yang tak nak beli produk kita. Tak boleh etikanya begitu. Kita hanya share pengetahuan saja. Ya, tetapi kalau mereka berminat untuk beli, ya ayo silakan beli dan kita boleh jual produk-produk kita, tetapi jangan kita paksa orang untuk beli, jangan kita paksa orang itu untuk terima. Boleh jadi idea kita ya, seperti yang kita faham bahawa semua pendapat manusia itu boleh diterima, boleh ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pandangan-pandangan berdasarkan apa? Berdasarkan pada pengalaman. Yang Pak Haji cakap itu berdasarkan kepada pengalaman. Itulah di antaranya perkongsian yang sangat menarik. InsyaAllah dah bersiap sedia kita untuk mengkajinya. Malam ini kita mulakan dengan kajian minyak saraf. Masya Allah ya. Orang tua-tua dulu dia pandai buat minyak saraf. Salah satunya bahan yang digunakan itu daripada satu bahan yang dipanggil sebagai lintah gunung. Lintah gunung. Banyak orang pernah dengar ya, penasaran tentang lintah gunung ni. Ada ke tak ada lintah gunung? Di atas gunung tu ada lintah. Dan lintah itu dibuat dengan menggunakan daripada lintah yang dibawa masuk ke dalam buah kelapa. Lintah itu akan makan isi kelapa tersebut sampai dia jadi besar, kemudian dimasak, dikeluarkan minyak. Itu dia panggil minyak lintah. Tetapi Pak Haji tak guna minyak lintah. Minyak saraf ini bukan minyak lintah, tapi Pak Haji nak cerita dulu asal dia. Ya, di mana minyak lintah digunakan untuk kita gunakan ini khususnya sebagai satu sumber. Sumber apa? Sumber untuk mencairkan darah. Kerana dia mengandungi satu yang disebut sebagai hirudin. Itu sedikitlah tentang pasal lintah dan minyak saraf yang dibuat oleh masyarakat dahulu. Tetapi Pak Haji nak cerita pada malam ni bukan pasal itu. Pak Haji nak cerita pasal minyak saraf. Dibuat daripada lintah kan? Tidak. Ini bukan dibuat daripada lintah. Ini satu proses daripada herba-herba kita yang ada. Banyak sebenarnya daripada herba-herba kita yang ada ya. Macam hari ni ada lagi herba untuk tumbuhkan rambut yang botak. Kalau dah guna ini, insya-Allah tumbuh semula dengan izin Allah. Ini minyak saraf. Minyak saraf ni istimewanya kita spray saja. Tengok Pak Haji spray ni. Ya, lalu kita oleh perlahan-lahan. Tak perlu kita pijat, tak perlu kita urut, tak perlu, sebab sebentar lagi kita tengok. Tengok Pak Haji urutkan lama begitu dan Pak Haji biarkan. Sudah tidak ada lagi yang kesat-kesatnya makin hilang. Apa itu? Dia masuk ke dalam kulit kita. Jadi kemudian dipanaskan itu sesuai dengan panas suhu badan dan hilang ngilu-ngilu. Ada orang pernah kena apa ni, dia panggil tunnel carpal syndrome. Ni sakit kat sini-sini ni, carpal syndrome ya, di mana 3 jari, 1, 2, 3 jari ini lalu di bawah satu tunnel ya, satu terowong di sini, di mana terowong itu jadi kita inflame lah, radang. Akhirnya ni 3 jari ni tidak bergerak. Macam mana cara nak rawat? Perawatan, operation, terpaksa jahit di sini, operate di sini ni, dekat sini operate. Belum tentu sembuh. Ini ramai sekali yang kena penyakit ini. Tapi kalau mereka gunakan minyak ini, dispraykan saja di sini, ya spray saja di sini, spray gitu saja. Bismillah. Mudah-mudahan tak lebih pada 3 hari dah tidak ada ngilu lagi. Subhanallah. Itu dia nama minyak saraf. Itulah dia sebahagian daripada pengobatan tradisional orang-orang Melayu
bagi mereka mengolah daripada tumbuh-tumbuhan yang ada. Masya Allah, Masya Allah. Itu kalau kita sakit di sini, tenaga pasien di sini. Bagaimana kalau kita tak dapat angkat tangan pula? Tak dapat angkat tangan. Oh, tak boleh angkat. Itu, tekat tu saja. Itu, dah. 3-4 tahun tak boleh angkat tangan. Kita spraykannya itu di tulang belikat. Di sini. Di tulang belikat kat sini ni. Tulang belikat itu, subhanallah, kita spray 2 waktu malam sebelum tidur, dan pada waktu pagi di awal pagi spray di sini. Lepas tu kita sapu. Subhanallah, bagi setengah-setengah kasus, bagi setengah kes, masa tu juga boleh berlaku on the spot. Ya Allah, on the spot. Tak boleh angkat dah bertahun-tahun ni, on the spot. Mana ada orang boleh terima pengobatan apa? Ini ada hikmah, ada baca-baca apa, ada baca-baca. Ya mesti baca suratul Fatihah, baca wiri al-maqsurat. Kita baca doa supaya dia berkesan untuk tunnel carpal syndrome untuk orang yang tak dapat angkat tangan. InsyaAllah selamat. Itu yang pertama. Kemudian selain daripada sakit ni, ada orang yang sakit bahagian kepala ini. Dan sakit kepala ni mula sakit dalam kepala. Sakit dalam kepala. Terutama pada waktu pagi. Termasuk apa? Migraine, sakit kepala. Macam mana nak sembuhkan tu? Ni, spray dia di C7. Mana ada C7 sini? Ini, kalau kita tunduk-tunduk ni, ada tulang dia yang paling tinggi di tengkok ni. Cervical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulang itu dia panggil tulang atas, tulang C atas, mula pada di sini sampai ke pangkal tengkok ni, yang tempat yang paling tinggi itu C7. Maka di situlah selalunya kita bekam. Kita spray di situ, kita sapu di situ. Bismillah. Lapang dah, subhanallah. Dah boleh tu. Esok hilang tak ni? Hilang sakit dalam kepala yang selama ini. Makan paracetamol, makan Panadol, makan ubat tahan sakit, painkiller, makan, tak pernah boleh hilang. Hilang sebentar tapi tak hilang keseluruhannya. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Sakit dalam kepala. Sakit di bahu ni. Masya Allah. Bukan hanya sakit di bahu ni Pak Haji. Banyak yang Pak Haji buka dekat sini. Orang datang, Pak Haji, kami sakit sini. Ni sakit apa di sini ni? Ini darah tinggi, kolesterol tinggi. Ini petanda nak jadi stroke. Sakit ni, sakit. Bukan ngilu lagi. Bukan lemah-lemah lagi. Tapi sakit. Perih. Sakit apa ni? Saraf. Ini menyambung ke mana di sini? Itu Pak Haji selalu sebut dulu. Pegang handphone, lama-lama pegang handphone. Pegang macam ni handphone ni. Lama-lama memang ringan. Tapi kalau kita pegang lama, dia jadi beban di sini, Tu kita sakit. Ya, sakit di lengannya, sakit di sini dan sebagainya. Pun tak mau hilang. Bila kita spray saja dengan izin Allah, kita spray di tempat ni, di C7 tadi ni, dengan otomatis, subhanallah. Jadi spraynya di mana? C7 atau di tulang belikat dan juga di sini. Masya Allah. Sakit di sini. Bagaimana sakit di sini? Menegang di sini. Ini tekanan darah tinggi. Menegang urat-urat dekat sini. Kita exercise pun masih menegang, sakit. Tanpa nak gitu nak beralih tu pun sakit. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang kita nak kena gunakan ialah spray kat situ, sapu, insya Allah boleh. Kemudian seterusnya yang dikatakan saraf ini lagi ialah bukannya sakit di kat sini, sakit di sini, sakit di tulang belakang. Tulang belakang tu sakit, slip disc lah kita katakan. Nak buat operation slip disc lah, apa sebagainya itu. Sebelum operation, spray dulu dengan minyak saraf. Mudah-mudahan tak payah operation. Macam mana minyak saraf bekerja? Pak Haji pun tak tahu. Jangan tanya saya banyak-banyak sangat. Tanya banyak-banyak sangat kat Pak Haji pun tak faham. Yang Pak Haji faham, orang-orang dahulu, nenek moyang kita buat ubat dia macam tu. Nak jelas tidak tahu. Nak cari apakah fakta saintifik yang ada di situ. Bagaimana mekanisme dia bekerja. Apakah aktif ingredient yang ada. Jadi Pak Haji tak tahu.
Yang tu kalau nak buat silakan buat kajian. Cuma yang paling penting spray gitu, insya-Allah yang sakit di sini, di selit atau sakit di pinggang ni, ya Allah, sakit itu sembuh dengan izin Allah. Ini sakit pinggang ni. Kalau orang tu sakit pinggang, lepas tu sakit belakang, sakit kepala, itu pun stres. Kita spray di sepanjang tulang belakang, disapu di sepanjang tulang belakang dan juga di pinggang. Nah, sudah ada dah banyak yang Pak Haji tunjukkan. Sakit di sini, triple ni, tiga jari ni, spraynya kita di sini. Ya, boleh kita di spray di sini, spray di sini 7. Ya, juga kita boleh spray di tulang belikat dan juga di tulang belakang. Tengok sakit apa, baru kita spray di tempat mana. Okey, baik. Apabila kita spray saja di tulang belakang dan juga pinggang, maka dia yang mencengkam begitu, menggenggam, saraf menggenggam itu akan melepaskan genggamannya. Subhanallah. Kita rasa ringan, kita rasa mudah pergerakan, kita tak kaku. Begitulah juga di lutut. Di lutut pula ni. Kalau lutut itu kram, kaku, tak boleh bergerak dan sebagainya, maka kita spray dekat lutut. Kalau ada penyakit kencing manis, kencing manis, selalunya sakit di betis, kita spray di betis, kita sapu, bagi dia panas, dia hilang sakit. Orang kata seperti ditikam, ditusuk oleh jarum yang tajam. InsyaAllah sembuh dengan izin Allah. Tapi yang lebih menarik, orang tak percaya, ya. Orang tak percaya. Pak Haji selalu sebut kan, ni spray macam orang guna insulin. Insulin apa? Disuntik di mana? Di injection di mana? Di kawasan perut kan, sampai hitam kawasan yang di injection tersebut. Jangan injection, bagi spray dengan minyak ni saja di kawasan perut ini. Subhanallah, di kawasan pusar ini, Masya Allah, gula back to normal. Betul kak? Subhanallah, menggantikan insulin. Jadi oleh sebab tu bila kita spraykan dekat situ, dia jadi ubat terkhusus untuk penyakit kencing manis. Spray di sini dia jadi untuk darah tinggi. Spray di tulang belakang dia jadi untuk kurangkan rasa nak marah. Itu dia ada. Spray di lutut dia menguatkan bahagian lutut. Spray di betis dia menghilangkan kesan tekanan ataupun kesan seperti ditusuk dengan jarum yang tajam di betis tersebut. Subhanallah. Dan kalau kita nak menggunakannya ni, insya-Allah. Jadi oleh sebab itu kadang-kadang kita tengok orang tua ya, lama-lama dia tak boleh nak bangun, dia pakai tongkat. Tapi bila kita sapu, wah, hilang tongkatnya tu. Boleh bangun, boleh solat sambil berdiri dan sebagainya. Itulah dia minyak saraf. Baik. Ada setengah orang dia guna minyak saraf ni, dia tak dapati betul apa yang Pak Haji sebut ni. Dia tengok tidak ada perubahan. Kenapa dia tidak ada perubahan? Ingat ya, setelah kita spray, kita tak boleh mandi. Dia tak boleh bertemu dengan air sejuk. Bila kita panaskan tempat tersebut, kita tak boleh mandi. Kalau kita mandi, jumpa air sejuk, dia akan menyebabkan saraf itu lagi parah. Jadi oleh sebab itu, jangan kita mandi selepas kita gunakannya. Biar selepas kita nak tidur malam, misal kata, sebelum kita nak tidur malam, kita gunakan. Ataupun waktu pagi, dah selesai dah, kita solat subuh sebagainya, baru kita gunakan. Bila kita gunakan itu, insya-Allah, barulah dia akan dapat kesan yang sangat efektif. Pertama. Yang kedua, jangan spray sikit sangat. Basah kan? Basah. Kedua. Yang ketiga, yang ketiga tu apa? Kita hendaklah, orang kata, selain daripada gunakan minyak saraf ini, ada herba-herba lain yang kita makan. Misal kata untuk sakit kencing manis, ambil plantisol, ambil teh herba. Itu di antaranya. Ada herba-herba yang perlu kita makan sekiranya tidak berkesan. Tapi kalau sudah berkesan, tak perlu lagi, hanya spray saja, insya-Allah. Itulah dia product knowledge minyak saraf untuk malam ini, pertemuan yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.